Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Faridah binti Haji Ismail daripada Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah. Pada hari ini saya akan membentangkan hasil kajian saya yang bertajuk penggunaan aplikasi TD PropCult di kalangan pelajar Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah satu tinjauan. Kajian ini saya telah lakukan bersama-sama dengan dua orang lagi sahabat saya, iaitu Puan Fatin Fauziani binti Husin dan Puan Wan Nusariza binti Wan Husin daripada Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah. Seperti yang kita sedia maklum, matematik merupakan salah satu kursus wajib yang perlu diambil oleh semua pelajar jurusan kejuruteraan di peringkat IPTA dan termasuklah di Politeknik Malaysia. Menurut Hotzeppel dan Ries 2000, tahap penguasaan matematik ini merupakan asas yang penting ke arah pendidikan sains dan teknologi. Dan menurut Farhana 2019 juga, matematik merupakan prasyarat utama untuk kita melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Namun begitu, isu kelemahan pelajar dalam matematik masih menjadi fokus utama yang perlu kita titik beratkan dan diberi perhatian yang serius. Terdapat banyak faktor yang boleh mempengaruhi kelemahan penguasaan matematik. Fatimah 2009 mengatakan bahawa faktor yang boleh mempengaruhi kelemahan penguasaan matematik terutamanya dalam kebolehan menakul, pengetahuan sedia ada, kepercayaan dan sikap pelajar terhadap matematik itu sendiri. Salah satu faktor kelemahan pelajar dalam matematik di peringkat IPTA menurut kenyataan Profesor Datuk Dr. Isa Harun adalah disebabkan oleh asas akademik matematik pelajar yang rendah di peringkat SPM. Sehubungan dengan itu juga didapati bahawa jenis kesalahan yang paling tinggi yang dilakukan oleh para pelajar adalah dalam menyelesaikan masalah matematik adalah masalah penguasaan konsep menurut Muhammad 2014. Dan menurut Siti Balkis 2017, konsep dalam matematik adalah suatu idea yang mana seseorang itu boleh mengklasifikasikan masalah untuk soalan tersebut. Kesalahan dari aspek salah faham berkaitan konsep dalam matematik bermakna penguasaan prinsip pelajar itu masih lemah dari segi hukum dan rumus untuk mencari penyelesaian. Justru itu, terdapat pelbagai kaedah dan strategi penyampaian dalam pembelajaran telah dibangunkan oleh ramai para pendidik bagi memastikan pelajar dapat mengikuti dan memahami setiap isi kandungan pembelajaran dengan baik. Menurut Fakhruddin dan Amar Barudin 2018, sistem pendidikan kita telah mengalami satu evolusi yang besar dalam teknologi pendidikan apabila pembelajaran berkonsepkan mudah alih atau M pembelajaran diperkenalkan bagi meningkatkan tahap pembelajaran dan pengajaran. Menurut Jurnal 2017 pula, pembelajaran secara interaktif sememangnya dapat menarik minat dan perhatian pelajar serta menimbulkan rasa ingin tahu dalam diri pelajar. Sesuai dengan era teknologi masa kini, penggunaan pelbagai alat bantu mengajar seperti pembangunan aplikasi web serta aplikasi Android yang boleh dimuat turun ke dalam telefon pintar. Kajian dalam dan luar negara menunjukkan bahawa penggunaan ICT seperti perisian pengajian, multimedia, web dan lain-lain mampu untuk meningkatkan pencapaian pelajar dalam akademik. Ini telah diperakui oleh Al-Mikalafi 2006. Menurut kajian UIS ETAL 2012, para pelajar menghabiskan masa sebanyak sekurang-kurangnya 16 jam sehari secara puratanya untuk penggunaan telefon pintar. Oleh yang demikian, kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan aplikasi Android ini amat sesuai digunakan untuk menarik minat pelajar dalam matematik. Dan selain daripada itu, menurut Yusof dan Tahir 2018, pengintegrasian penggunaan media teknologi dan juga konten pembelajaran itu menjadikan satu proses pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan produktif. Di samping itu, penggunaan aplikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran mampu menjadikan sebagai salah satu medium rujukan pelajar dalam pembelajaran secara flipped classroom. Baker merupakan seorang pensyarah daripada University Chesterfield, Ohio, Amerika Syarikat telah memperkenalkan konsep flipped classroom ini.
Flip Classroom memberikan peluang kepada peralihan ketara dalam cara arahan yang disampaikan. Ini telah dibuktikan oleh kajian yang dilakukan oleh D.N. Shimamoto 2012. Justru itu, melalui kaedah ini, penggunaan teknologi yang menyediakan sumber tambahan amat menyokong bahan pembelajaran bagi pelajar boleh dicapai secara atas talian. Probability ataupun kebarangkalian merupakan salah satu topik dalam silibus bagi kursus matematik kejuruteraan yang wajib diambil oleh semua pelajar bidang diploma politeknik semester 3 yang merangkumi jabatan kejuruteraan mekanikal dan jabatan kejuruteraan elektrik. Salah satu konsep yang perlu difahami oleh pelajar adalah penyelesaian masalah berkaitan kebarangkalian dengan melibatkan penggunaan gambar raja pokok ataupun disebut sebagai tree diagram. Gambar raja pokok merupakan satu kaedah yang amat sesuai digunakan apabila melibatkan situasi peristiwa yang berlaku secara berulang mengikut syarat-syarat yang tertentu. Setiap peristiwa diwakili oleh ranting yang menunjukkan kebarangkalian sesuatu peristiwa itu berlaku dan disertakan dengan nilai atau pecahan yang mewakili kebarangkalian satu kejadian berlaku. Ulangan peristiwa yang berikutnya akan diwakili oleh ranting yang akan disambung dari ranting yang sedia ada sebelumnya. Pembinaan gambar raja pokok yang tepat amat penting bagi memastikan pengiraan kebarangkalian yang pelbagai dapat diselesaikan dengan mudah dan betul. Selain daripada itu, syarat-syarat bagi peristiwa yang berlaku juga memainkan peranan dalam penentuan nilai kebarangkalian yang tepat dan betul. Masalah kekeliruan dalam penyelesaian permasalahan berkaitan dengan topik kebarangkalian menjadi punca utama dalam pencapaian matematik kurang memberansangkan. Suatu tinjauan terhadap pelajar semester 3 telah dilakukan melibatkan pelajar daripada semester 3 pada sesi Jun 2020 di Politeknik Tunku Sultan Bahia mendapati sebanyak 58% daripada 241 responden pelajar menyatakan bahawa mereka keliru dalam penggunaan kaedah atau formula dalam topik kebarangkalian. Manakala melalui pengamatan dan pemerhatian pensyarah itu sendiri juga menunjukkan bahawa rata-rata pelajar mempunyai persepsi yang negatif terhadap topik kebarangkalian. Ini disebabkan oleh kecelaruan yang disebabkan oleh faktor kurang atau tidak memahami situasi yang diberikan dalam soalan. Ini seterusnya menyukarkan pelajar itu sendiri untuk menterjemahkan maklumat yang diberikan ke dalam bentuk gambar raja pokok. Oleh yang demikian, kesannya pelajar gagal untuk menyelesaikan permasalahan kebarangkalian dengan tepat dan betul mengikut kaedah yang bersesuaian. Di samping itu juga, para pensyarah juga turut memberikan maklum balas yang menunjukkan kebimbangan terhadap sebahagian besar pelajar yang tidak dapat menjawab soalan kebarangkalian dengan cara dan ataupun dengan kaedah yang betul. Ini berdasarkan keputusan penilaian seperti kuis dan juga peperiksaan akhir semester. Hal ini secara tidak langsung telah memberikan kesan yang kepada target keperatusan pencapaian pelajar. Justru itu, sebagai satu inisiatif untuk menangani isu ini, idea penghasilan TD PropCap menjadi salah satu langkah penambahbaikan bagi memastikan pelajar dan penguasaan topik kebarangkalian dapat dicapai dengan baik. Kajian ini dilakukan bagi memenuhi objektif berikut. Yang pertama, untuk menilai tahap keinginan dan minat pelajar terhadap aplikasi TD PropCap yang telah dibangunkan. Kedua, untuk menilai peranan aplikasi TD PropCap sebagai bahan bantu belajar. Ketiga, untuk menilai tahap persediaan pelajar terhadap pembelajaran kendiri menggunakan aplikasi TD PropCap. Aplikasi TD PropCap yang telah dibangunkan telah melalui proses uji lari terhadap pelajar yang sedang mengikuti kursus Matematik Kejuruteraan 3 sesi Disember 2020. Seramai 53 orang responden terdiri daripada kalangan pelajar yang mengambil kursus matematik telah memberi maklum balas terhadap aplikasi ini
setelah mereka menggunakannya. Pelajar yang telah menggunakan aplikasi 3Popka ini dikehendaki memberikan maklum balas dengan mengisi borang maklum balas yang disediakan melalui pautan Google Form yang telah disediakan oleh para penyelidik. Hasil dapatan daripada responden dianalisis dengan mendapatkan nilai min purata dan juga nilai sisihan PAWR bagi setiap item di dalam borang maklum balas. Hasil daripada maklum balas yang diberikan daripada seramai 53 orang pelajar, didapati majoriti peratusan pelajar memberikan maklum balas positif terhadap aplikasi 3Popka ini. Secara keseluruhannya, hasil dapatan menunjukkan nilai purata min berada pada tahap skor yang tinggi iaitu 4.12. Dan hasil dapatan juga menunjukkan 83% daripada keseluruhan pelajar mempunyai keinginan dan minat yang tinggi untuk mempelajari pembelajaran yang berbentuk interaktif. 90.6% pelajar sekurang-kurangnya bersetuju bahawa mereka sentiasa mengikuti pembelajaran untuk meningkatkan tahap pemahaman. Keupayaan bahan-bahan pengajaran juga dipersetujui seramai oleh 73.9% pelajar, manakala 71.7% pelajar bersetuju bahawa mereka lebih berminat untuk belajar pembelajaran interaktif kerana ia mudah untuk digunakan. Kesediaan pelajar untuk pembelajaran kendiri sebelum dan selepas pengajaran juga dipersetujui oleh 75.5% pelajar. Maka dengan itu pembangunan 3Popka ini boleh lagi anggap percaya dan untuk menarik minat pelajar bagi menguasai topik pembelajaran secara e-pembelajaran. Sebagai rumusan, secara khususnya penggunaan aplikasi 3Popka ini berpotensi untuk diperluaskan penggunaannya ke seluruh Malaysia kerana ia mampu menjadi rujukan utama oleh para pelajar dan pendidik untuk menguasai pembelajaran abad ke-21. Menerusi pembangunan aplikasi 3Popka ini juga ia secara tidak langsung telah memenuhi 3 daripada 6 lonjakan dalam ekosistem pendidikan tinggi yang terkandung dalam plan pembangunan pendidikan, iaitu elemen kaedah penyampaian, inovasi dan pembelajaran dalam talian. Selain daripada itu juga, aplikasi ini juga mampu menjadi salah satu item dalam konsep pembelajaran bersepadu yang disebut sebagai blended learning yang menjadi objektif utama dalam pengajaran abad ke-21. Berdasarkan impak transformasi dalam sistem pendidikan tinggi, ia membolehkan pelajar berpeluang untuk mengikuti program yang lebih berkualiti yang berteraskan model pembelajaran berasaskan pengalaman dan pembelajaran berasaskan teknologi. Selain daripada itu, pembangunan aplikasi 3Popka ini juga dilihat dapat memenuhi lonjakan ke-9 dalam plan pembangunan pendidikan, iaitu pembelajaran dalam talian tahap global yang menyatakan bahawa kadar penggunaan internet di Malaysia boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan akses pembelajaran dalam talian dan kandungan yang berkualiti. Hal ini membolehkan pencapaian matlamat dan yang tertera dalam dasar e-pembelajaran negara atau depan. Malaysia juga perlu beralih daripada model penyampaian skala besar kepada model inovasi yang dipacu teknologi untuk memperluaskan akses pendidikan dan menawarkan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kecenderungan individu.